biasa, sebelum tu seperti biasa, uh, kalau contoh tengah baca-baca nanti tiba-tiba suara tak jelas ataupun tiba-tiba tersekat-sekat ke apa, terus bagi tahu terus bagi tahu kat chat. Dan ada soalan ataupun pertanyaan ke kemusykilan tak faham ke apa, boleh pun boleh terus bagi tahu kat chat juga. Cuma dia akan dijawab pada akhir sesi nanti. Pada akhir sesi nanti baru kita akan baca soalan dan baru kita akan jawab. Okey, baik. Okey, so insya-Allah pada hari ini, sebenarnya perihal hari ini kita mungkin kita tak akan baca yang baharu untuk kitab, sebab kita nak sambung pada bab haid. Kepada siapa yang tak ada semalam, semalam kita ada baca tentang bab haid, kita ada terangkan dengan panjang, dengan agak tak adalah panjang, cuma dengan agak terperinci lah tentang haid. Yang di mana penerangan tu dia tidak meliputi apa yang diceritakan dalam kitab ini. Okey, so hari ini insya-Allah, plan Ana hari ini, Ana nak buat ringkasan sikit tentang tentang haid ni lah, untuk tajuk haid ni, dan tambah ada lagi satu yang kita tak bincangkan semalam, istihadhah kubra. Semalam kita baru ada bincang tentang istihadhah sughra. Kita tak bincang lagi pasal istihadhah kubra kan. Okey. So insya-Allah hari ni kita akan masuk istihadhah kubra. Tapi sebelum tu, Ana akan bagi ringkasan dululah. Bagi yang mungkin tak join semalam, tentang untuk apa yang kita dah belajar setakat ni tentang darah haid. Dan kalau selepas Ana terangkan ni, kok ada yang tak faham ke apa, boleh nanti kami akan post video semalam di YouTube. InsyaAllah link dia nanti akan diberikan di tele. Kalau tak faham ke apa, boleh tengok video semalam tu. Sebab semalam Ana dah terangkan dengan agak panjang lah, tentang berkenaan dengan haid ni. Okay, so sebab kalau kita tak faham konsep yang perlu difahami semalam, nak faham yang kita nak bincang hari ni tentang istihadhah kubra tu, dia agak susah. Sebab agak takut ketinggalan. Kemudian esok kemudian esok baru kita akan masuk tentang nifas. Nifas pun kalau dalam ni dia cerita pendek, tapi mengikut Alam punya jangkaan mungkin akan ambil masa dalam 20 minit. Paling kurang 15 lah, ataupun biasa mungkin 20 minit lebih untuk kita terangkan. Jadi alang-alang tu kita cerita esok je lah nifas. Biar satu sesi esok kita cerita pasal nifas je. Okay. So, kita buat revision sikit tentang apa yang kita dah pelajari setakat ni tentang haid. Okay, bismillah. Ni kalau yang ni boleh ambil, boleh catat sebab apa yang kita nak cerita ni mostly tak ada dalam kitab. Apa yang kita nak cerita ni mostly tak ada dalam kitab. So boleh ambil buku nota dan pen lah supaya kita boleh catat. Okey. Darah haid ni. Okey, darah haid. Rumus darah haid, tidaklah sesuatu darah yang keluar daripada faraj wanita itu dikatakan darah haid kecuali dengan 5 perkara. 5 rumus darah haid. Okey. Yang pertama, untuk sesi kali ni, untuk rumus haid ni kita dah cerita semalam tapi untuk kali ni Ana akan sebut-sebut macam tu je. Supaya tak makan banyak masa. So Ana sebut ringkas je. Okey, rumus darah haid ni, yang pertama, hendaklah umur gadis yang haid itu, umur wanita yang haid itu tidak kurang 9 tahun Hijriyah. Hendaklah tidak kurang 9 tahun Hijriyah. Maksudnya darah itu keluar tidak darah itu keluar di saat wanita tersebut umur dia tidak kurang 9 tahun. Kalau umur dia kurang daripada 9 tahun Hijriyah, kemudian keluar darah, maka tidak dikatakan haid. Okey, itu yang pertama. Itu rumus haid yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, tempoh darah tersebut keluar tidak kurang 24 jam. Yang di mana 24 jam ini selama 15 hari. Dicampurkan tempoh itu, tempoh darah keluar itu selama 15 hari, dicampur-campur tempoh darah itu tidak boleh kurang 24 jam selama 15 hari. 15 hari tu dikira daripada hari pertama lah dia start haid tu. So dicampur-campur selama 15 hari tu, tempoh haid dia tu berapa jam tambah berapa jam tambah berapa jam. Sekiranya lebih daripada 24 jam, maka itu dikira haid lah. Tapi kalau dia kurang daripada 24 jam, maka tidak dikira haid. Kurang daripada 24 jam tidak dikira haid. Okay, kalau lebih 24 jam, dikira haid kalau melepati syarat yang lain-lain yang kita akan sebut ni.
Okey. Kemudian yang ketiga, darah tidak boleh lebih, keluarnya darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Keluarnya darah itu tidak boleh lebih daripada 15 hari. Oh, kalau darah dia keluar lebih daripada 15 hari, maka di situ ada perbahasan. Itu yang kita akan cerita pada hari ini, pada perbahasan istihadhah kubra. Sekejap lagi kita akan cerita. Kemudian, rumus yang keempat ataupun syarat yang keempat, suatu darah itu dikatakan haid. Darah harus didahului oleh suci, yang di mana minimum suci itu selama 15 hari. Darah harus didahului oleh tempoh suci, yang di mana tempoh suci itu minimum 15 hari. Andai kata darah tersebut keluar, tapi tempoh suci dia tak cukup lagi 15 hari. 13 ke 12 ke kan. Maka darah itu bukanlah darah haid. Kita tak kira darah itu sebagai darah haid. At least darah tersebut perlu didahului dengan tempoh suci selama 15 hari. 15 hari atau lebih. Kalau kurang daripada 15 hari, kalau tempoh suci dia daripada last dikeluar darah tu dengan darah tempoh baru, waktu baru dikeluar darah tu kurang daripada 15 hari, maka tidak dikatakan darah itu darah haid. Kemudian yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Maksudnya darah yang keluar itu bukan selepas kita melahirkan. Kalau selepas kita melahirkan kemudian keluar darah, maka tidak dikatakan darah itu sebagai darah haid. Okey, itu rumus haid. Cukup 5 syarat ini, maka barulah kita katakan suatu darah itu darah haid. Maka barulah kita katakan suatu darah itu darah haid. Adapun yang di dalam kitab ini dikata, yang dia seperti kata qala al-musannif pada kitab ini, aqallul haidhi yaumul wa lailatul wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha. Adapun qaul musannif yang berkatakan sedemikian rupa, maksudnya apa? Dia kata haid ini paling kurang 24 jam. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya tempoh haid ni 6 hari dan 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Dan paling banyak haid ini 15 hari. 15 hari, 15 malam. Okey, apa yang diceritakan dalam kitab ini ialah kaedah umum haid. Ini ialah kaedah umum haid. Maksudnya diceritakan umum je. Diceritakan umum je. Adapun rumus yang diberikan tadi tu, itu ialah uh, rumus spesifik ataupun syarat spesifik. Macam mana kita nak kata suatu darah itu haid? Macam mana kita nak kata suatu darah itu haid? Okey, itu sebetulnya kita katakan dia sebagai rumus ataupun haid. Kita define haid dengan adanya 5 tadi. Tak ada, tak cukup 5 tadi, maka kita tak kira haid. Maka bukanlah darah itu darah haid. Kalau in case tak faham ataupun mungkin apa yang anda cakap tadi tu memerlukan penerangan, boleh tengok video untuk sesi semalam. Tak upload lagi. InsyaAllah akan di-upload pada waktu terdekat, insyaAllah. Okey. So, kita masuk mula. Ini pun dah ceritakan semalam juga. Di pembahagian yang dibuat oleh Buya Yahya tentang istihadhah. Pembahagian kita cerita ni, mengikut kata Buya Yahya, tak ada diceritakan oleh mana-mana ulama. Tak ada ditulis dalam mana-mana kitab. Tapi pembahagian ini adalah pembahagian yang beliau sendiri buat supaya kita selang faham istihadhah tu bagaimana. Apakah itu istihadhah? Okey. Istihadhah terbahagi kepada dua. Istihadhah terbahagi kepada dua. Istihadhah sughra dan istihadhah kubra. Istihadhah sughra dan istihadhah kubra. Istihadhah sughra kita dah bincang semalam, tapi ulang balik. Istihadhah sughra ni apa? Istihadhah sughra ni ialah jenis istihadhah yang di mana kita nak kenal darah istihadhah itu senang. Senang kita nak kenal darah istihadhah itu. Kita uh, kita senang tahulah, kita boleh recognize. Terus itu istihadhah sughra, itu istihadhah. Adapun istihadhah kubra, untuk mengetahuinya susah. Dan untuk istihadhah kubra ni, part sini yang ulama berbincang panjang. Ulama mempunyai perbahasan panjang tentang istihadhah kat sini.
Ada banyak pendapat macam-macam. Istihadah kubra ini kita akan cerita sekejap lagi. Istihadah sughra ada 3. Yang pertama, darah yang keluar pada wanita yang usia dia kurang 9 tahun Hijriyah. Darah yang keluar pada wanita yang usia dia kurang 9 tahun Hijriyah. Maka itu istihadah. Kita panggil dia istihadah. Kemudian yang kedua, darah yang keluar tidak cukup tempoh keluar darah itu 24 jam selama 15 hari. Selama 15 hari. Bermula hari pertama dia keluar darah tu, kemudian 15 hari ke atas tu dicampurkan tempoh keluarnya darah tu dicampur-campurkan tak cukup 24 jam. Maka bila tak cukup itu istihadah. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar sedangkan tempoh suci dia tu tidak cukup lagi 15 hari. Darah yang keluar sedangkan tempoh suci dia tu tidak cukup lagi 15 hari. Tadi kita dah belajar antara rumus untuk haid ni, ada salah satu tadi ialah darah harus didahului oleh suci yang di mana tempoh suci tu minimal dia perlu 15 hari. Kan? Okay, jadi kalau tempoh suci dia tak cukup lagi 15 hari, dah keluar dah darah, maka darah itu kita panggil dia istihadah. Okey, jadi ketiga-tiga ni istihadah sughra. Jadi istihadah yang kita sudah tahu. Kita sudah faham istihadah ni. Kita sudah recognize. Ulama tak ada bahas panjang pada istihadah yang ini. Ada pun lagi satu. Ini kita akan masuk hari ini, istihadah kubra. Istihadah kubra ini ialah darah istihadah yang di mana bila dia keluar tu sulit ataupun susah untuk kita tentukan dia. Ada banyak ulama berselisih pendapat pada cara nak menentukan istihadah kubra ini. Okey. Istihadah yang kubra ni berlaku pada rumus yang mana? Istihadah kubra ini berlaku pada rumus yang tadi kita dah cerita 3 kan, daripada rumus haid tadi ada 5. Lepas tu pada istihadah sughra dah ada 3, betul? Okey. Kemudian yang 3 ialah pertama ada 3 lagi 2 kan. Yang pertama ialah darah tidak boleh didahului kelahiran. Okey. Pembahasan ini kita akan cerita pada nifas nanti. Kerana apabila darah yang keluar itu didahului oleh kelahiran, itu kita cerita pada darah nifas. InsyaAllah kita akan cerita pasal nifas itu esok. So istihadah kubra. 3 lagi satu syarat apa itu? Tadi tu dalam rumus haid dikata darah keluar. Tadi syarat dia dalam rumus haid tadi apa? Dia kata darah tidak boleh keluar lebih dari 15 hari, betul? Okey. Jadi apabila darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu termasuklah dalam istihadah kubra. Termasuklah dalam istihadah kubra. Okey. Jadi untuk istihadah kubra ini, ramai orang dia salah faham. Bila dia belajar disebabkan dia hanya belajar kaedah umum, dia tak belajar macam apa kita akan belajar sekarang ni. So bila orang tanya dia, sebagai contohnya orang tanya dia kan, seorang wanita itu keluar darah selama 20 hari. Jadi macam mana tu? Biasa orang akan jawab apa? Biasa orang akan jawab 15 darah dia keluar tu 15 hari tu ialah haid, 15 hari lagi istihadah. Biasa dia akan jawab macam tu kan? Okey, jawapannya salah. Jawapannya bukan macam tu. Jadi macam mana kita nak tentukan tu? So apa jawapan tepat dia tu? Macam mana kita nak tentukan tu? Itu kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi syarat istihadah kubra, sebelum kita masuk nak tentukan darah tu istihadah ke apa, dia ada syarat dulu. Syarat untuk istihadah kubra ini ada 2 syarat. Penting syarat dia. Yang pertama ialah darah keluar lebih dari 15 hari. Itu seperti kita cakap tadilah. Darah perlu keluar lebih daripada 15 hari. Kemudian, yang kedua ialah antara hari ke-15 dan hari ke-16 darah keluar itu, dia perlulah bersambung. Maksudnya betul-betul mualat lah kita kata. Bersambung. Hari ke-15 dan 16
bersambung. Maksudnya hari ke-15 darah tu keluar. Kemudian esoknya hari ke-16 pun darah keluar juga. Tak boleh skip sehari. Tak boleh skip 24 jam. Kalau contoh hari ke-15 darah keluar. Kemudian seharian darah tak ada keluar. 24 jam darah tak ada keluar. Kemudian lepas tu baru ada darah keluar. Maka itu tidak dikira istihadah kubra. Bukanlah bukanlah dalam istihadah kubra kita masukkan ini. Okey. Untuk untuk sesuatu itu menjadi istihadah kubra, perlu ada dua syarat ini terlebih dahulu. Okey. Maka dalam cara menilai haid untuk bab dalam cerita ini dia, dalam bab ini, ulama berselisih pendapat. Ya, ulama berselisih pendapat untuk menentukan keadaan darah jika keadaannya macam ni. Jika keadaannya lebih daripada 15 hari dan dia bersambung pula antara hari ke-16 dan 15. Jadi ulama berselisih pendapat. Ada dua cara. Ada dua cara. Satu cara yang susah dan satu lagi cara yang senang. So, Ana tak akan cerita cara yang susah tu. Ana akan bagi tahu cara yang senang je. Supaya bila sebab kita kena make sure kita faham dulu cara yang senang ni. Kita kena faham dulu cara yang senang ni. Baru nanti kita boleh faham cara yang susah tu. Tapi cara yang susah tu dia memang complicated lah. Memang complicated lah. Sehingga kan kita perlu tentukan warna darah tu macam mana, sifat darah tu macam mana. Kita kena bau. Kena tahu bau darah tu kan. Kalau darah dia bau macam ni, lepas tu kalau darah dia warna macam ni, lepas tu ada bau haji macam ni. So dia ialah istihadah bla 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 semua tu. So itu memang ah, dia punya pembahasan dia memang agak perinci dalam-dalam lah. Sehingga kan untuk istihadah kubra ni dia akan terpecah ada 7 bahagian. Itu untuk apa? Itu untuk cara yang berdalam tu lah, cara yang susah tu. Tapi hari ni cerita yang cara yang akan berikan ialah cara yang mudah. Okey. Okay, sebelum tu darah keluar lebih dari 15 hari kan. Tadi kan antara syarat dia darah keluar lebih dari 15 hari kan. So berapa hari tu? Paling banyak hari berapa? Tak kisah lah darah keluar untuk 20 hari ke, untuk sebulan, 3 bulan, 100 hari kan. Tak kisah. Yang penting darah keluar lebih dari 15 hari dan antara hari ke-15 16 tu bersambung. Berapa lama tempoh dia keluar tu? Tempoh dia keluar tu 20 hari ke, 30 ke, 40, 100 kan. Itu tak kisah. Okey. Jadi cara untuk menentukan darah ni, cara untuk menentukan istihadah ini ataupun cara kita nak kenal dia haid ke istihadah ke macam mana, ada dua cara. Untuk cara yang mudah ni kita bahagi kepada dua. Itu masalah. Masalah untuk cara yang mudah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, bagi wanita yang belum pernah haid. Bagi wanita yang belum pernah haid. Kemudian cara yang kedua ialah bagi wanita yang pernah haid. Bagi wanita yang pernah haid. Okey, so kita tengok yang pertama. Ini bagi wanita yang belum pernah haid. Macam mana kita nak tentukan? Okey. Jadi kita tentukan yang menjadi waktu ataupun tempoh yang kita katakan haid bagi wanita yang belum pernah haid ialah kita akan ambil let's say ini adalah bagi contoh supaya kita senang. Contoh katakan darah dia keluar selama 30 hari. Okey. Darah dia keluar selama 30 hari. Jadi sekarang kita nak tentukan dan di antara 30 hari tu mana yang haid dan mana yang istihadah. Jadi kalau kita ikut cara yang salah tadi kita akan kata apa? Kita kata 15 hari ialah haid dan kita akan kata 15 hari lagi istihadah, betul? Okey, itu cara yang salah. Jadi cara yang sebenar macam mana? Bagi wanita yang belum pernah haid, kadar tempoh haid dia, tempoh haid dia, kita ambil tempoh yang ghalib. Tempoh kebiasaan haid. So dalam kaedah umum musannif kata apa? Dia kata wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan kebiasaan dia tempoh haid ini 6 atau 7 hari kan. Okey, so katakan kita ambil 7 hari. Katakan kita ambil 7 hari. Jadi tempoh haid bagi wanita itu berapa lama? 7 hari. Baki lagi 23 hari. Semua itu kita katakan sebagai istihadah. Macam tu. 7 hari tu je kita katakan haid. Lepas tu baki
lagi 27 hari tu kita katakan istihadah. Okey, jadi macam mana? So, macam mana tu? Ah, so sebab kita tak tahu darah yang keluar tu ialah darah istihadah sehinggalah hari ke-15 tu, betul tak? Bila dah masuk hari ke-16 kan, keluar lagi darah kan. Bila dah masuk hari ke-16 keluar lagi darah. Barulah perempuan tu tahu istihadah kan. Jadi nak buat macam mana? Jadi apabila dah masuk hari ke-16 tu, ah, dia dah kena start qada balik lah solat yang 8 hari ke belakang tu. Sebab kan 7 hari, kan 7 hari kan, 7 hari kita, tempoh haid dia kan. Lepas tu ah, ada baki lagi 8 hari, betul tak? Lepas tu masuk hari ke-16 tu ada lagi 1 hari tu kan. So semua solat kat situ, itu kita perlu qada lah. Perempuan yang haid tu perlu qada lah. Macam tu. Itu untuk bagi wanita yang belum pernah haid. Kemudian, ini bahagian yang kedua, bagi wanita yang pernah haid. Bagi wanita yang pernah haid. Ini bahagian yang kedua. So pecah lagi dua. Pecah lagi dua keadaan. Bagi wanita yang pernah haid, dipecah lagi dua keadaan. Pertama, kalau wanita itu ingat tempoh kebiasaan haid dia. Lepas tu yang kedua, kalau wanita itu tidak ingat tempoh kebiasaan haid dia. Okey. Yang pertama, kalau wanita itu ingat tempoh kebiasaan haid dia, maka tempoh haid itu, maka dia akan pakai tempoh kebiasaan haid dia tu. Contoh, kita katakan wanita tu kata tempoh kebiasaan dia haid, biasanya dia haid akan ambil masa 10 hari katakan kan. Okey. Jadi contoh tempoh keluar darah dia tu 30 hari. Contoh tempoh keluar darah dia tu 30 hari. Maka 10 hari daripada tempoh keluar tu ialah haid lah. 10 hari pertama tu kita katakan sebagai haid. Laki lagi 20 tu, itu sebut istihadah. Maka pada hari ke-16 tu, dia dah boleh start qada lah 5 hari ke belakang yang dia tertinggal. 5 hari ke belakang yang dia tinggalkan solat tu. Sebab ketika 5 hari ke belakang tu, dia masih lagi hari ke-11, 12, 13, 14. So time tu, dia orang tak tahu lagi ada orang istihadah sebab masih lagi belum cukup 15 hari lagi. So bila masuk 16, barulah tahu rupanya istihadah. Maka ketika itu dah boleh start qada untuk hari yang ke-11, 12, 13, 14, 15 tu. Macam tu. Kemudian, kemudian itu yang pertama kalau wanita itu ingat kebiasaan tempoh haid dia. Yang kemudian keadaan yang kedua kalau wanita tersebut tidak ingat tempoh kebiasaan haid dia. Jadi kalau wanita ini dia tak tahu, dia ataupun tak sure, terlupa ke apa, tempoh kebiasaan haid dia, berapa hari kebiasaan dia punya haid tu. Jadi nak buat macam mana? So kita balik kepada kaedah umum. Pakailah 6 hari ataupun 7 hari. Maka let's say kita ambil 7 hari. So kalau dia tak ingat kan tempoh kebiasaan haid dia, maka ambillah 7 hari. So katakan tempoh darah keluar dia tu, tempoh darah keluar 30 hari. Maka 7 hari yang pertama itu, itulah yang dikatakan haid. Adapun baki lagi 23 hari, maka semua itu dikira istihadah. Maka pada hari ke-16, dah boleh start qada lah. Pada hari ke-16 dah boleh start qada untuk 8 hari. Ada 8 hari yang ditinggal ke belakang tu kan. Dah boleh start qada dari situ. Maka itu untuk istihadah kubra. Okay, so ada recap balik untuk istihadah kubra ni, apa dia punya pembahagian dia. Istihadah kubra ni ada dua syarat ada dua syarat untuk istihadah kubra. Yang pertama, darah keluar lebih dari 15 hari, dan yang kedua, antara hari ke-15 dan 16 tu perlulah bersambung. Tak boleh skip 24 jam. Okey, itu untuk syarat dia. Kemudian dua pembahagian untuk menentukan mana haid mana istihadah, ada dua pembahagian. So bahagian yang pertama ialah wanita yang belum pernah haid. Wanita yang belum pernah haid, ada satu je cara dia. Kita ambil tempoh kebiasaan haid, maka 7 hari, 6 atau 7 hari. Lepas tu yang kedua ialah, bahagian kedua ialah wanita yang pernah haid. Kalau lepas ni pecah dua juga. Kalau wanita tersebut ingat tempoh kebiasaan dia haid, katakan 10 hari, maka tempoh haid dia ialah 10 hari lah. Kalau 30 hari tu, maka 10 hari pertama je lah yang kita kira haid. Selebihnya kita katakan istihadah.
Yang kedua, kalau wanita tersebut tidak ingat tempoh kebiasaan haid dia berapa lama, maka gunakan sahaja kadar umum kebiasaan, iaitu 6 atau 7 hari. Maka kalau contoh 30 hari keluar darah, maka yang dikatakan haid hanyalah 7 hari sahaja. Adapun selebih ni semuanya dikira istihadhah. Maka dengan kaedah ini jelaslah salah orang yang kata, bila orang kata apa, aku keluar darah 20 hari. So 15 hari haid, 5 hari lagi istihadhah. So kita tak, tu salah lah. Sebab kita melihat kepada sama ada kita melihat kepada tempoh kebiasaan dia keluar haid, ataupun kita akan melihat kepada tempoh kebiasaan keluar haid tu berapa lama. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lamu bissawab. Itu untuk itu insya-Allah untuk pasal pada haid ni kita akan ceritakan. Itu je lah, insya-Allah itu je. InsyaAllah esok kita dah boleh masuk dalam nifas. Dalam nifas ni pun dalam kitab ni dibagi pendek je. Tapi sebenarnya rumus ataupun asas nifas ni pun dia ada. Mungkin esok akan ambil asas dan rasa mungkin dalam 15 ke 20 minit kot ataupun lebih kot untuk kita terangkan pasal nifas ni. Esok lah insya-Allah kita akan cerita tentang nifas pula. Okey. Ada dalam baki seminit ni kita buka Q&A. Ada soalan ke? Kalau kau ada sesiapa yang tak faham ataupun macam tak jelas dengan penerangan anda tentang apa istihadah sughra ataupun rumus haid tadi kan, sebab anda terang tu macam sekali lalu je kan. InsyaAllah boleh rujuk semalam punya video. Tak adalah terang terperinci sangat pun, tapi semalam punya video, semalam punya sesi lebih tertumpu pada rumus haid tu.